Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, pada minggu ini kita masih lagi berada pada unit 1, iaitu kita akan mempelajari kemahiran proses sains. Seperti mana minggu lepas, kita telah mempelajari dua kemahiran proses sains, iaitu kemahiran memerhati dan kemahiran mengelas. Okey, pada hari ini, cikgu akan menyentuh 3 lagi kemahiran proses sains. Iaitu mengukur menggunakan nombor, membuat inference dan meramal. Baiklah, mari kita lihat satu persatu kemahiran proses sains yang akan kita pelajari hari ini. Okey, kemahiran yang pertama adalah mengukur menggunakan nombor. Mengukur menggunakan nombor, kamu membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan alat dan unit yang sesuai. Sebagai contoh, apakah alat yang sesuai untuk digunakan bagi menyukat masa? Seperti dalam gambar rajah. Okey, kita menyukat menggunakan masa menggunakan jam rantik. Contoh yang kedua, apakah alatan yang sesuai untuk menimbang jisim? Biasanya untuk menimbang jisim kita menggunakan penimbang. Kita menggunakan penimbang. Okey, seterusnya, apakah alat yang sesuai untuk mengukur panjang? Kita menggunakan pita pengukur. Okey. Contoh yang keempat, kita menggunakan bikar silinder penyukat untuk menyukat isi padu cecair. Okey, baiklah. Sebagai contoh, mari kita lihat apakah ukuran panjang bagi sebatang pensel. Bagaimana cara untuk mengukur sebatang pensel? Okey, kita menggunakan pembaris kerana pensel adalah objek yang lurus. Jadi, semasa mengukur, hujung pembaris yang bertanda sifar di sini. Hujung pembaris yang bertanda sifar mestilah selari dengan hujung pensel. Kemudian, hujung pensel yang satu lagi, kamu tandakan bacaan pada nombor yang tertera pada pembaris. Jadi, panjang pensel ini adalah 13 cm. Okey, baiklah. Kemahiran seterusnya, kemahiran membuat inference. Apakah yang dimaksudkan dengan membuat inference? Okey, membuat inference merupakan satu proses membuat kesimpulan awal tentang sesuatu objek atau kejadian berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat. Sebagai contoh, terdapat dalam gambar rajah ini terdapat 2 ekor itik, di mana seekor itik yang pertama ni, itik A. Itik A adalah daripada Reban Pak Samad. Itik B adalah itik di Reban Pak Ali. Okey, jadi apakah pemerhatian yang kita boleh jalankan berdasarkan gambar itik di Reban Pak Samad dan Reban Pak Ali? Pemerhatian yang kita boleh buat di sini adalah saiz itik di Reban Pak Samad lebih besar daripada saiz itik di Reban Pak Ali. Inference. Kemahiran inference adalah kemahiran kita memberi sebab.
Jadi, bila kita nak buat inference, kamu mesti menulis di hadapan mesti ada perkataan kerana. Okey, jadi inference di sini kita boleh jalankan kerana bilangan itik di reban Pak Samad kurang berbanding bilangan itik di reban Pak Ali. Jadi, bilangan itik di reban Pak Samad sedikit berbanding bilangan itik di reban Pak Ali, menyebabkan saiz itik di reban Pak Samad lebih besar kerana itik dalam reban Pak Samad ni kurang persaingan berbanding itik di dalam reban Pak Ali. Okey, seterusnya. Kemahiran meramal. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran meramal? Kemahiran meramal adalah kemahiran di mana kita menjangka suatu peristiwa berdasarkan satu pemerhatian dan pengalaman. Contoh dalam gambar rajah ni, apa yang kita boleh ramal? Kita nampak seekor kucing berada di sebelah akuarium. Apakah yang kita boleh ramalkan? Cuba kamu beritahu cikgu apa yang kita boleh ramalkan. Ya, kucing, kita boleh ramalkan bahawa kucing akan menangkap ikan di dalam akuarium tersebut. Okey, baiklah. Sampai di sini saja video cikgu dan cikgu harap kamu boleh menjawab soalan yang cikgu sediakan selepas ini. Selamat mencuba.